اللهم افتح علينا حكمتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من عزائم رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في خير ولطف وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في خير ولطف وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في خير ولطف وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثر ولا تؤثر علينا وارضنا عنا ya Allah ya Rahman dan manfaat ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami dan ajarilah kami ilmu yang bermanfaat untuk kami serta tambahkan ilmu untuk kami. Segala puji bagi Allah dalam segala hal dan kami memohon perlindungan kepadamu daripada siksaan api neraka. Ya Allah ya Rahman, berilah kami kelebihan dan jangan Engkau kurangi, ya Allah. Berilah kami untuk janganlah Engkau haramkan ke atas kami. Muliakanlah kami dan jangan biarkan kami terpengaruh oleh sesuatu yang tidak baik. Ya Allah ya Tuhanku, redalah kami dan berilah Allahumma inna na'udzubika min syarri itu wa min syarri Adam. Ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang telah kami lakukan dan dari keburukan di masa yang akan datang. Rabbana khalaqna sana wa inna tawbana fatarhamna innaka sami'ud du'a. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Muka surat 409. Muka surat 409 dalam tajuk berlaku baik terhadap anak yatim. Kita buat baik pada anak yatim dapat banyak pahala. Okey, dengar tak? Dengar Ustazah. Dengar. Okey. Dengar. Dengar. Tajuk berakhlak baik terhadap anak yatim. Jadi ada. Amin. Tak ada. Apa keadaannya dah? Mengajar sikit pun, satu ayat pun tiga pesanan. Ni saya ada tu memang. Ni ada satu lagi
yang Ustazah Busra bagi dulu. Oh, yang itu tuh. Untuk rejak. Kalau Rejak. kita nak ada tu sebenarnya Ustazah bagi Tak teman lagi. Sana sini. Nak kena cari. Okey. Itulah. Okey. Yang bela nak. Oh iya. Lain bagi tak. Okey. Hadis pertama daripada Abdullah Samarkandi. Dia meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, man masaha ala ra'si yatim rahmatullahi lahu bi kulli sya'ratin marrat alaiha yaduhu hasanah wa maha anhu bi kulli sya'ratin sayyi'ah wa rafa'a bi kulli sya'ratin darajah. Dia kata kalau kita sapu kepala anak yatim, kan kalau lelaki kita lelaki lah, perempuan lah. Jadi kita buat gini, ambil rambut dia daripada belakang ke depan. Itu untuk sapu kepala anak yatim. Pahalanya ada hasanah. Setiap helaian rambut tu kita dapat hasanah. Satu hasanah. Jadi berapa rambut orang tu? Kan? Beribu-ribu lah. Dapat satu hasanah dan juga dapat hapus dosa. Hapus dosa. Yang kedua. Yang ketiganya dapat rahmat darjat. Diangkat kita rahmat darjat. Tu keistimewaan. Bila-bila. Bila-bila. Tak. Bila-bila. Kalau kita ada peluang untuk menyapu kepala anak yatim tu. Tapi sebab kadang-kadang payah juga kan. Nak cari. Kalau yang perempuan tu pakai tudung tak apalah. Atas ni je lah. Boleh. Kalau anak yatim tu tak apa. Lelaki kalau dah balik tak boleh. Kan kita yang perempuan. Kita ambil yang perempuan. Boleh. Maksudnya naik balik punya boleh. Dia balik punya perempuan. Boleh. Sebelum berkahwin kot. Sebab dia kira anak yatim tu sebelum balik rasanya. Dah balik tua tak ada lah. Boleh lah. Kita dapat 3. Hasanah, hapus dosa, rahmat. Satu darjah. Bikulli sya'ratin. Tiap-tiap helaian rambut tu kita dapat hasanah. Dan tiap-tiap helaian rambut tu hilang sayyi'ah. Hilang daripada kita dosa-dosa kita. Dan juga diangkat darjah. Dapat. Jadi 3 lah kita dapat. Pertama, hasanah, kita dapat kebaikan yang Allah akan berikan pada kita. Yang kedua, kita dapat dosa. Dihapus satu dosa. Yang ketiga, diangkat satu darjah. Pahala besar kan? Tapi kita pandang Allah, anak yatim kan? Okay. Jadi kalau kita bertemu dengan dia tu, kita rasa
Satu keinsapan dan juga apa ni, kita dapat melakukan benda ni, kita dapat benda ni, kan? Tiga tu mana nak cari? Helaian rambut. Tak kira rambut dia tu berapa, ribu-ribu lah, kan? Yang ayah dia ayah. Kalau yatim ni ayah. Kalau yatim piatu baru ayah mak. Tapi biasanya ayah. Kalau macam bersyarat mak dia. Boleh. Tapi yang baru yang lepas tu yang ayah tu, tapi anak dia satu kat universiti, satu akan dapat perempuan. Dah meninggal dah. Hari Selasa baru cerita tu. Cerita tu. Lepas kita kelas tu lah. Ibu pergi. Satu dapat, tapi universiti tu tak dapat. Tak sempat. Tapi buat video call je lah. Aku cakap. Dia tak wis dia paling yang mana? Kalau yang kecil-kecil tu kan dia tak bertudung. Kita ambil peluang lah. Yang jual nasi lemak kat mana ni? Yang tu. Anak dia lelaki kan? Ada perempuan. Anak besar tu lelaki, saya nampak lah. Yang suami dia meninggal tu kan mengejut juga. Timur pun ada. Tapi susah nak nampak. Kan orang datang call dia pandang. Kita duduk dengan dia orang. Kadang ibu ada call lain. Call lebih pada petang. Kadang kita tak kata nak pagi. Dia tak boleh. Kalau kita nak kadang mesti kadang tak sabar kan kita jadilah call. Okay. Memang kadang-kadang anak yatim ni masalah jugalah. Yalah, kadang-kadang dia mikir tu benda lain kan. Sampai masa buka yang saya tu yang buku tu kan umur 2 tahun tu dah 5 tahun dah sekolah kan. Dia okey lah nanti dia kata orang ni mak bapak datang habis dia tu ajak dia pergi baba dekat jangan sampai dia nak yatim pun ajak pada bapa dia kat supermarket. Yalah. Dia buat tu. Kena banyak sabar. Betul lah. Kadang-kadang Allah Ta'ala kita depan mata kita tak risau. Mana nak bagi kita bahagia? Ujian depan kita. Kita ingat kadang kita cerita. Bapak dia dah meninggal, kita tak nak ambil peluang tu padahal saya kadang-kadang yang sebelah rumah saya tu kan anak yatim juga. Sewa masalah. Sewa tu. Kadang-kadang kalau yang kecil tu saya sempatlah masuknya besar kepala, tapi yang besar tu dia berteduh dah. Dia kan anak yang bapak lain kan yang tak smart macam cucu ibu tu cara tu tapi sekarang dah Yalah nak kena pujuk sikit-sikit dah. Payah. Mama pergi hafitin sampai sekarang Okey. Ada yang kedua ni banyak benda dalam ni. Ada 4 benda.
Pertama, dia memelihara anak yatim ni dari kalangan orang Islam, maka diberi makan, beri minum yang cukup sempurna. Itu pertama, masalah pertama. Dia ada anak yatim, dia jaga anak yatim tu betul-betul. Beri makan, beri minum dengan secukup. Seperti anak dia sendirilah. Jadi, dia akan dapat apa? Dia akan dapat syurga. Pemelihara tu. Nak bapak tu ni dibelok dia bapak. Sampai dia kata. Oh. Kalau kita buat baik, kadang-kadang kita rasa, dia ni kan standard dia rendah dah. Tak payah dah jaga-jaga betul-betul. Kadang kita pandang lain. Jadi sebab tak ada balasan kita nampak kan. Kita tak nampak balasan. Kita baca hadis ni barulah tahu. Syurga dia dapat. Sekiranya dia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah lah. Orang tu baiklah. Bapa yang menjaga dia tu baik. Kalau dia buat maksiat, kena lah maksiat tu. Kalau kita siapa yang boleh bersorang, kalau suami dia meninggal, mak dia jaga. Mak dia sendiri. Tapi kadang-kadang takut mak dia tu buat seksa. Kan? Tak boleh dah. Dia, itu yang mak kata. Degil tu. Hilang kesabaran. Macam kita jaga orang sakit lah. Mak ayah kita ni. Kadang-kadang dia bercakap tu macam-macam lah. Kasarnya. Apa kita kata gini, dia kata gini kan. Kadang-kadang adalah datang dalam hati kita tu perasaan marah. Kita ni manusia kan. Jadi kita kena jaga. Sedangkan mak ayah kita tu, kalau kita jaga betul-betul, syurga. Pintu syurga tu. Tapi kadang-kadang kita tak fikir situ. Kan? Kita rasa marah. Tapi memang kadang-kadang dia buat hal macam dia buat hal untuk kesabaran kita. Pasal dia malah kita tu. Dia. Memang. Tak pasal dia. Kadang-kadang sikit je salah ni besar. Betul lah. Dia gelak-gelak pun. Dia. Gelak-gelak nanti Bini buat apa di dalam? Yang ada dalam mak. Kalau kita saja. Suka kita letak ke situ kan? Mungkin nanti dia cakap apa tu lah. Dia minta maaf nanti malah tu ya. Itulah. Ingat. Kadang-kadang kan dia kan berak dia tu berketuk-ketuk kan. Sebab dia tak keluar dah, susah. Dia makin-makin hampir nak mati tu dia tak keluar. Dia macam tai kambing kan. Kita kena korek lah. Dia marah lah, dia kata sakit. Sakit. So kita kata fikir kita bersahabkan di tangan kita. Korek lah. Tak korek dia tak keluar. Dia kurang minum air. Air dia setengah. Itulah. Dia tak boleh nak minum air banyak-banyak. Tak anak aku. Tekan kuat-kuat tak rasa dah tu. Ketul-ketul comel pula biji-biji. Macam tai kambing. Macam coklat. Betul. Coklat. Ya betul lah tu. Itu nak kata
mak. Hmm. Tahu tu. Saya pun jaga mak dia nak buang tahi tu dia memang payah, susah. Jaga mak. Kalau kita buang, korek-korek sikit dia marah lah. Jangan buat Dia kata sakit. Padahal kita nak buang benda tu kan. Kita kata tak Kalau sakit kita suruh lah. dia keluar sikit pun, apa pula ni? Marahnya. Macam-macam dia marah. Sabar. Duduk, tak masuk. Okay. Yang keduanya, siapa yang dicabut oleh Allah penglihatan mata. Mungkin mata dia tak nampak. Kan? Tapi apabila mata dia tak nampak, dia sabar. Sabar di atas kurniaan mata tu, dia tahan. Tak apalah, tak nampak dulu, aku dah nampak dah. Kan? Dia sabar. Maka dia mengharapkan pahala daripada Allah. Dia juga dapat syurga. Kecuali dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa besar lah. Dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, maka dia tak dapatlah syurga tu. Ketika Nabi tanya, orang tanya pada Rasulullah, mata tak dipenglihatan tu, dia kata kesayangannya. Yalah, mata. Mana siapa tak sayang, kan? Seorang yang dicabut penglihatan tu sebagai kemuliaan sebesar nikmat, sebesar-besar nikmatlah pada kita. Sebab dengan mata tu kita dapat macam-macam. Dapat lihat kejadian Allah di muka bumi ini yang menunjukkan kebesaran keagungan Allah. Dengan mata juga dapat meneliti ayat-ayat Allah, boleh menghafaz dan boleh mentadabbur ayat. Itu besarnya nikmat mata. Yang ketiganya, dia mengharapkan pahala daripada Allah. Maksudnya dia lakukan sesuatu benda tadi bukan kerana riak ataupun nak menunjuk-nunjukkan pada orang lain. Maka syurga bagi dia. Kecuali dia melakukan maksiat yang besar. Kalau dia melakukan maksiat, terhapuslah. Kemudian selepas tu satu lagi, seorang badui tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika hanya dua yang keempat, masalah keempat, Nabi kata kalau siapa-siapa ada 3 orang anak perempuan, dia jaga betul-betul, ajar, didik sampai dia tu pandai mentaati Allah, maka dia dapat pahala syurga juga. Ayah dia. Lepas tu orang badui tu tanya, bagaimana kalau 2? Kan Rasulullah kata tak ada 3. Bagaimana kalau 2? 2 pun sama Rasulullah. Kalau dia ajar betul-betul, anak tu didik dengan agama, didik akhlak yang mulia. Tapi dia tak sebut satu kan? Tak sebut satu. Satu tak masuk takut. Sikit sangat tu. Kalau 2 tapi 1 dia tak sebut.
Okeylah, Memang dalam hadis. Orang teman bagi perempuan betul lah. Kan? Tak payah nak ni ada. Tak payah apa-apa, cuma mengharapkan balasan syurga daripada Allah. Jadi ada 4 masalah di situlah. Pertama, dia memelihara anak yatim dengan baik, dapat pahalanya syurga sekiranya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan melawan Allah ataupun maksiat lah. Dia juga taat. Dan yang keduanya, seorang yang dicabut penglihatan mata. Hilang penglihatan mata. Sebab penglihatan ni adalah satu anugerah yang Rasulullah kata kesayangan. Yalah, siapa nak mulut kita celek elok tu tiba-tiba jadi buta. Kalau buta daripada awal, tahan sikit lain. Ni dah nampak dah semua, tiba-tiba dicabut penglihatan. Tapi syaratnya sabar orang tu. Tidaklah mengurung kenapa lah Allah buat penglihatanku. Kenapa lah Allah takdirkan aku begini. Kena sabar. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Yang keempat yang ke puteri. Tiga lah. Tiga je. Penglihatan yang dia sabar. Kemudian yang ketiganya 3 orang puteri. Bukan 4. Hilap saya. Dan dikahwinkan. Dikahwinkan kan. Artinya sampai dia selesai satu tanggungjawab. Lepas kahwin dah serah pada suami dia lah. Maksudnya kadang-kadang jaga anak perempuan ni mencabar kan. Mencabar kita. Tu yang dia kata kena apa? Jaga betul-betul sampailah dia tidak melakukan perkara-perkara ganjil. Kemudian hadis ketiga daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki datang kepada Rasul. Pasyaka. Dia mengeluh. Kerana dia ditimpa macam katakanlah dia memperhatikan itu, dia rasa tak terdaya, dia rasa berat. Jadi dia mengeluh pada Nabi. Sebab dia dapat sesuatu yang tak boleh untuk mengatasi diri dia. Dia tak dapat mengatasi diri dia. Sehingga dia mengeluh. Kan kita tak boleh mengeluh. Artinya tak ada kesabaran, tak ada qanaah, tak ada keredaan pada Allah. Maka Nabi kata apa ke dia? Nabi kata, hendaklah kamu nak lembutkan hati kamu tu. Jadi nak qalbuka. Kalau kamu nak lembutkan hati kamu, famsah bi ra'sil yatim wa at'imhu. Kamu sapu kepala anak yatim dan beri makan. Beri makan tu tak tahulah sekali ke berapa kalinya. Mungkin kalau kita ada lebih, kita banyak kali.
artinya menyapu kepala anak yatim tu boleh melembutkan hati. Sebab kita insaf, kan? Insaf, kita rasa dia ni tak ada bapa, mesti kita ada sifat kasih atas. Ya, tengok budak. Dan seterusnya Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya Muhammad bin Al-Fadil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum ketika ditanya tentang dosa-dosa besar. Kalau dalam satu hadis Rasulullah dia panggil as-sab'ul mubiqah, 7 perkara binasa. Ada 7 dosa-dosa besar. Tapi di sini dia sebut 9. Yang bawah ni 6. Tapi ada yang sama, ada yang tak sama. Dalam hadis mana-mana pun dia tu sebut dosa tu yang pertama ia asyirku billah. Syirik pada Allah. Kita tengok ayat surah Luqman. Dia tak cari tersen. Dia lepas azab. Ke mana? Dia pun dah. Salah. Ayat berapa dah nanti? 4. Okey, Luqman. Yang muka surat sebelah ni. Ayat 13. Nasihat Luqman pada anaknya. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. 13. Jadi perkara pertama yang Luqman nasihat pada anak dia, wahai anak kesayanganku, ya bunayya. Itu ketika berkata Luqman untuk anaknya, wahwa ya'izuhu, dan dia memberi nasihat, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak kesayanganku, jangan engkau syirik pada Allah. Kerana syirik itu inna syirka la zulmun azim, dosa yang besar. Dia kata dalam tafsir kata Allah menyebut di sini bagaimana Luqman itu mendidik anaknya dengan pengajaran dan suruhan yang baik, iaitu supaya menjadi manusia yang sempurna. Anaknya itu bernama An'am. An'am, anak Luqman, atau Ashkam. Ada 2 nama. Dialah satu-satunya orang yang paling dikasihi dan disayangi oleh Luqman. Lantaran itu Luqman telah menyuruh anaknya itu mula sekali dengan menyembah Allah.
Dia sebutkan situ apa ni? Iz qala Luqman li ibnihi wa huwa mula-mula atas. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Tu. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ni ayat 13 ni yang kedua. Daripada ayat 12 Ni yang budak-budak apa ni hafal. Dia kata 4, 5 kena hafal ayat. Satu muka surat. Ayat hafazan lah. Dia bang. Dia kata 4, 5 kalau dulu lah masa saya ngajar. Tapi tahunan ni takut dia ubah-ubah. Kadang dia ubah-ubah. Ayat lain. Al-Mu'minun tak ada tu pun. Qad aflahal mu'minun. Oh, dia ambil tu. Tak ada lah tu. Yang pertama ni akhir kan? Oh, dia bagi dua pilihan. dalam akhir surah Al-Qur'an. Kena jaga. Tiga ayat tu. Wa huwallahu alladzi la ilaha illa Tapi sebenarnya ayat tu, ayat Al-Hasyr tu, kalau kita baca 3 kali pagi-pagi ke, bukanlah azalna. Daripada ayat Wallahu lazil. Wallahu lazil la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah. Ayat tu 3 ayat. Dia 70 malaikat mendoakan kita. Kalau boleh bacalah tiap-tiap hari. Seorang pagi tu ke, tak sempat siang hari. 3 ayat. 3 ayat terakhir. Al-Hasyr. Tapi kalau dapat daripada law ansalna hazan ana ala jabalin la ra'aytu, lagilah baik. Sebab ayat tu ayat syifa. Law ansalna. Jadi dia suruh menyembah Allah sahaja, tidak yang lain. Dan menegahnya jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan benda-benda lain kerana perbuatan itu adalah syirik namanya. Kita menyamakan benda-benda lain dengan kuasa Allah. Itu syirik. Sama ada katakanlah kita pergi ke kubur, minta doa supaya kita sembuh cepat. Kan? Kita samakan permintaan kita tu dengan Allah ini. Dengan kubur pun sama. Tak boleh. Itu syirik. Ataupun benda-benda lain, pokok, kubur panjang. Ada kan satu ulama tu, dia kubur tu jadi panjang. Adalah orang apa ni, macam puja-puja. Tak bolehlah semua benda tu. Jadi dia kata sembah Allah yang satu dan jangan syirik pada Allah. Jangan menyamakan kuasa Allah dengan kuasa yang lain. Syirik tu namanya kita menyamakan ataupun menduakan. Kemudian dia kata syirik itu satu perbuatan zalim. La zulmun azim. Kan dia kata dalam ayat tu, la zulmun azim. Satu perbuatan zalim yang amat besar. Orang yang syirik adalah dikatakan orang yang zalim sebab dia telah menyamakan Tuhan yang layak disembah dengan patung-patung dan berhala yang tidak layak disembah. Macamlah Nabi Ibrahim
ditanya keluarga dia, ayah dia, apa yang kamu sembah? Adakah dia boleh bercakap, boleh memberi manfaat? Saya tak ingat surah apa, tapi surah dalam surah Ibrahim. Dia ditanya apa ni mak ayah dia tu, ataupun orang masa ayah dia tu azan. Tapi ayah dia kata kami sembah tu memang dia tak boleh bercakap, tak boleh bertutur, tak boleh bergerak. Cuma kami sembah tu kerana mengikut ayah, mak, nenek moyang dahulu. Buat begitu kami pun ikut buat. Maka Nabi Ibrahim kata kamu sesat. Lepas tu ayah dia kata aku akan azab Nabi Ibrahim. Ayah dia kata dalam ayat satu muka surat sebelah ni. Yang azab tu belah ni. Lepas tu bahan-bahan itu tak apalah. Nabi Ibrahim kata engkau telah sesat. Menyembah apa yang tidak wajib disembah. Jadi Luqman ni kata pada anak dia, Tuhan yang layak disembah dengan apa dia samakan. Menyamakan Tuhan yang layak disembah dengan patung-patung dan berhala yang tidak layak disembah. Atau kerana menganiayai diri sendiri. Disembahkan telah bertindak salah dengan meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Dia letakkan maksudnya yang lain-lain, patung ke, pokok, kubur, sebagainya. Tidak sepatutnya duduk di situ. Tapi dia letakkan angkat tinggi untuk disembah. Nak samakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya dia kata meletakkan diri di tempat bahagia iaitu syurga, bukan di tempat celaka iaitu neraka. Kerana orang yang syirik itu akan ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Maka jelaslah dia telah menganiayai diri sendiri. Sebab dia sebut tadi menganiayai diri sendiri. Macam mana? Iaitu dia telah meletakkan diri dia di tempat yang tidak sepatutnya dia berada di situ. Jadi kita kena sembah tu hanyalah kepada Allah satu-satunya di dunia. Itu yang kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tak ada lain. Dan semua perbuatan-perbuatan yang kena pada kita tu adalah ditakdirkan. Dah dia letak dah begitu. Dan kenapalah aku yang benar? Kenapalah aku yang salah? Dan tak boleh sebab Allah dah letakkan benda tu di sini. Takdir pada kita. Hanya sabarlah. Okey. Kopi. Nyata yang tak nampak ni payahnya macam riak, ujung tu yang tak nampak. Yang tu payah kita nak tempis. Yang nampak ni tentulah kita tak buat. Tak buat. Ataupun benda-benda lain pun kita tak akan buat. Samakan disembah, minta dengan kubur, minta dengan siapa-siapa. Tak. Cuma yang khafi, yang sembunyi tu kita takut terkena pada diri. Sebab riak adalah syirik kecil yang mengajar kita untuk melakukan sesuatu bukan kerana Allah tapi kerana orang tu. Kan kita kadang-kadang di masjid rajin solat, sunat lah, itulah inilah.
Jangan terlintas dalam hati kita riak, nak tunjuk pada orang tu. Sebab besok nanti Allah kata kalau kamu riak, kamu nak tunjuk orang tu, kamu minta lah pahala dengan orang tu. Bukan nak cari. Orang mana dapat beri kita pahalanya? Tak ada. Makhluk. Jadi Allah kata kalau kamu riak untuk orang tu, kamu pergi minta dengan dia. Pahala ke dosa ke dengan dia. Mana nak dapatnya? Itu masuk riak. Kalau tak pergi, tak jadi, tak ada yang nanti. Kalau ni tak boleh guna. Kalau tu tahu aku buat macam ni dulu. Dah. Tak boleh. Ada siapa? Ustaz Azhar rasa. Dia sebut kalau ni tak boleh. Langsung jangan ada dalam diri kita kalau. Sebab kadang-kadang kita kata kalau aku tak pergi tadi tu tak nak jadi accident. Tak boleh. Dah takdir Allah. Dah takdir Allah nak jadikan. Kena padam perkataan kalau. Kamu tak nasihat kan? Tak buat. Kalau pun ada kan. Tak boleh. Lepas tu ujuk kita hairan. Akulah orang yang banyak amal ibadat. Akulah orang yang pergi masjid banyak-banyak hari kan. Ujuk diri sendiri. Itu pun termasuk syirik khafi. Tak boleh. Dina. Kita ni orang yang dina. Tak ada apa-apa. Sebab harta pun bukan hak kita. Hak Allah. Kemewahan Allah beri pada kita tu pinjaman sementara. Kalau dia milik, kita dapatlah milik. Kalau dia nak tarik, macam-macam pun. Kan? Banjirnya, apa semua tu. Jadi pertama tu asyirku billah. Kemudian yang keduanya waqatlul mu'minu muta'ammidan. Muta'ammidan. Dia bawa tasydid tu dia midan. Mut'ammidan, sengaja. Membunuh orang mukmin sengaja. Maksudnya tak ada salah. Bukanlah kerana hukuman qisas, bukan hukuman bunuh balas. Kalau hukuman bunuh balas tu boleh dibunuh, tapi bukan kita penguasa. Kerajaan yang lakukan. Muta'ammidan. Muta'ammidan. Sengaja. Bukan ada sebab-sebab diharuskan. Sebab-sebab diharuskan antaranya ialah qisas, bunuh balas boleh, ataupun kerana menjalankan hukuman-hukuman lain. Tapi bukan kitalah orang yang berkuasa. Kita tak dapat. Tak boleh nak bunuh gitu. Dikatakan kita muta'ammidan. Itu sahabat kita kan suami lawan mempertahankan agama tak apa. Ini dikata sengaja. Tak ada sebab-sebab. Tapi kalau kerana mempertahankan maruah ataupun harta benda ataupun semua tu, itu boleh. Sebab bukan ada benda Gaza
Salah kan ni? Apa tu? Yang tak bersalah yang terbunuh. Ada betul. Bukan. Bunuh orang mukmin dengan sengaja. Yalah, kan Israel tu memang kacau, memang ada salah. Hospitalnya dibuang, menentukan oksigen apa semua tu. Orang tua, orang perempuan. Sudah ada. Dia korek lagi. Dia ambil anggota ni tu. Dia ambil anggota-anggota tu ataupun nak seksa tu sampai gitu. Orang tu dah mati kan. Tu yang Osam tu kata, kamu ni orang Israel ni, aku dah bersedia daripada awal nak lawan askar tu. Tapi dia pergi bunuh yang kanak-kanak, yang perempuan. Jadi hospital tu dia bom apa semua. Tempat orang pelarian dia bom. Memanglah ramai mati. Memang. Terjadi apa ni? Macam-macam. Lepas tu anak saya yang US tu, dia bila ada baru ni, ada peringatan. Tapi ramailah keluar tu dia kata turun. Tapi Biden tu, gitu je lah. Biden. Dia pun Yahudi kan. Mana dia nak apa-apa, tak ada kan. Dia. Dia boleh buat peraturan. Kemudian yang ketiganya, firar min zafi, lari daripada medan peperangan. Jadi dari segi Islam, lari daripada medan peperangan itu berdosa. Sebab semua orang nak lari dah. Takut mati kan. Tapi orang Islam, kalau orang Islam benar-benar beriman, dia tak takut mati. Dia keluar daripada rumah dia tu. Dua, kemenangan atau mati syahid. Mati syahid. Tapi kalau dibenarkan lari, artinya banyaklah larinya. Itu yang berdosa besar. Lari daripada medan peperangan. Kecuali kita nak ambil langkah. Apa boleh nak ambil langkah. Katakan yang berlaku pada perang Mu'tah. Yang Khalid ibn Awalid. Yang dia lari dengan tentera-tentera. Dia bawa lari. Sebab kalau biarkan situ, seko-seko di sebelah. Sebab kita tak berapa ramai. Dia berapa ramai. 80,000 Islam. Yang dia 200,000. Cara Khalid buat macam mana? Dia ada ubah keadaan. Kuda tu berlari keliling. Jadi naik, dia naik, orang musuh kata orang Islam tu datang sampai bantuan. Jadi masa tu jugalah dia undurkan tentera Islam ni sikit sehinggalah selamat. Itulah kebijaksanaan Khalid ibn Awalid. Mu'tah. Peperangan dengan bukan apa nama tu? Perang Mu'tah tak ingat apa nama tu. Lawan tu orang bukan Iran, Parsi kan. Apa nama? Turki kok. Konstantinopel. Jadi itu orang Islam pergi situ.
Ingat sikit, dibawa 80,000 orang sahaja. Yang menunggu tu tak ingat tentera tu siapa. Rom. Rom. Tentera Rom. 200,000 orang dia ada. Itulah diharamkan lari daripada medan peperangan. Qazful muha tu bukan ha. Muhsana. Bukan muh. Salah. Buang titik tu. Ha. Muhsana. Bukan ho. Muhsana. Ha pedas. Muhsanat ni maksudnya orang perempuan yang terpelihara daripada perkara-perkara jahat. Maksudnya dia orang baik lah. Dituduh perempuan tu melakukan zina, melakukan maksiat, melakukan fahsyat. Tu salah, berdosa. Kalau tak dapat bawa 4 saksi. Tak boleh tuduh-tuduh. Tu dari segi Islam. Kalau nampak tu kalau keluar tu keluar. Kes keluar dah. Bukan zina. Bukan zina. Kena tu zina ni maksudnya mesti ada orang 4 saksi yang tengok benda tu. Ada. Ketika dia melakukan perzinahan tu, 4 orang saksi. Mana nak cari? Itu yang payah tu. Islam nak menghukumkan. Kalau zaman Nabi, Nabi dia mengaku, saya berzina Rasulullah. Waktu Rasulullah buat tak tahu je, pergi balik. Kamu ada anak kan? Balik susukan anak. Lepas tu dah habis susu 2 tahun lebih tu, dia datang lagi pada Rasulullah. Saya orang berzina. Lepas itulah baru hukum. Kalau dia dah kahwin, hukum rejam. Letak batu di 3 simpang. Selumbuk. Setiap orang lalu tu mesti baling batu. Kalau tak baling, berdosa. Nanti tak lepas. Baling sikit kot. Sudah balik. Kalau ada orang kesian, dia ambil batu besar tu, kok atas kepala dia, mati. Tak apa, mati. Dia 3 penjuru kan? 3 cabang 3 lah. Satu. Kalau orang tak kahwin lagi, hukuman dia kena sebat 100 rotan. 100 rotan tu bukan gini. Ini je. Tak tahulah. Tapi kalau kita letak buku ni tak jatuh. Tu dari segi Islam. Tak bolehlah macam yang Pak penjara tu kan. Tinggi kita tak boleh. Bukan syarat Islamnya kena rendah. Dan rotan tu yang sepatutnya lah ada syarat-syarat dia. Kan kalau di penjara tu buluh tu ada buku lah macam-macam. Kan yang tu yang kena tu lupa. Besar. Dia rasanya besar-besar ni je. Dia tak boleh nak angkat lebih daripada bahu ni. Lepas tu mama masuk hospital lah.
dia 15, 10 dia kan. Ni 100 rotan. Tapi mungkin sihat tak adalah. Cuma nak bagi pengajaran pada orang lain yang lihat. Bukan pada orang yang kena tu. Orang lain. Yang ketiga, keseterusnya 5, makan harta anak yatim. Kalau kita lihat makan harta anak yatim ni, tengok dalam surah An-Nisa, muka surat 78. An-Nisa. Ayat 10. Muka surat 78, ayat 10. An-Nisa ayat 10. Okey, ayat tu dia kata tafsirnya Muqatil bin Ibn Hibban bahawa ayat ni ada satu lelaki daripada kaum Quraisy. Dia telah memelihara anak saudara dia sebagai penjaga, walilah bagi anak saudara dia dan telah makan harta. Dia jaga anak itu dan dia ambil harta tu makan untuk keluarga. Maka Allah turunkan ayat ni. Jadi sebagai asbabun nuzul. Diturun ayat ni untuk mengancam perbuatan lelaki itu. Nama lelaki itu Ghatfan. Tak, bukan. Suku Ghatfan. Nama dia Murtad bin Zaid. Bin Zaid. Daripada suku Ghatfan. Ghin, Ko, Fa, Alif, Nun. Ghatfan. Jadi As-Sudi mengatakan bahawa orang yang memakan harta anak yatim itu bila dibangkitkan di hari kiamat, keluarlah lidah. Lidah dia keluar dengan api sekali. Nyala-nyala. Lidahnya keluar dengan api yang menyala-nyala. Dan keluar juga selain daripada mulut dia tu, telinganya, matanya, hidungnya, semua keluar api. Pasal dia makan harta anak yatim. Jadi kalau besok kita lihat orang macam tu, kita kenal lah bahawa dia ni yang makan harta anak yatim. Dari Sa'id Al-Khudri kata Nabi SAW telah menceritakan kepada saya tentang peristiwa malam baginda Isra' Mi'raj. Jadi dia tengok, dilihat
orang yang makan harta anak yatim. Saya telah melihat tiba-tiba saya berada pada satu kaum yang mempunyai bibir seperti bibir unta. Bibir unta macam mana? Tebal kan? Aku senyum. Tebal. 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 Bibirnya tebal. Seperti bibir unta. Ada orang diwakilkan meletak batu besar daripada api neraka di atas bibir unta. Di atas bibir orang tadi. Orang yang makan harta yatim. Jadi dia letak api neraka di atas bibir orang tersebut dan batu itu jatuh ke bawah. Tak lekat lah. Batu api itu yang batu berbentuk api kan. Jatuh ke bawah dia kata menembusi bibir mereka. Jadi Nabi tanya malaikat Jibril, siapakah mereka itu? Dijawab malaikat Jibril, mereka itulah orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya. Sebenarnya apa yang mereka makan itu merupakan api yang memenuhi perut mereka. Yang itu dia keluar. Api yang memenuhi perut. Penuh. Jadi itu yang keluar daripada hidung, telinga, mulut, mata, yang meronggo-ronggo ni semua keluar api. Kalau ada portion yang jadi kalau ikut semua misal jaga anak yatim tapi dia ada part yang dia dia uruskan anak yatim. Kalau dia fal yakul bil ma'ruf atau fal yasta'fif ada dalam ni ayat 6 ayat 6 surah sama. Wabtalul yatama hatta idza balagut nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran. Ini untuk penjaga tu. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyak faman kana ghaniyan falyasta'fif waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Idza dafa'tum ilaihim amwaluhum fa ashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Jadi boleh penjaga tu makan harta. Kalau dia kaya, dia boleh ambil falyasta'fif sekadar untuk beri makan anak yatim tu. Janganlah dia nak mewah-mewah untuk dia. Tu kan tak kuluha israfan. Jangan makan sulap melampau-lampau. Buat macam parti-parti atau bermewah-mewah. Tak boleh. Boleh dia makan tapi secara sepatutnya. Terhadap apa? Patutnya dia ambil sikit untuk beri makan pada anak yatim tu. Janganlah dia, kalau dia kaya, dia makanlah duit dia. Ambil sekadar untuk anak tu, falyasta'fif. Tapi kalau dia orang miskin, boleh dimakan falyakul bil ma'ruf. Boleh makan sekadar yang bolehlah dia belanja keluarga dia tapi sikit. Jangan bermewah-mewah. Allah ni ajar semua. Itu tu. Kadang-kadang semua dah ada. Ayat 6.
Tak ada nak ambil. Okey, kita ambil. So, wa akli riba. Makan harta riba. Dalam Quran tu kan dia kata wa halal bai'a wa harrama riba. Halal jual beli boleh, nak ambil untung banyak mana pun kalau dah ada persetujuan boleh. Tapi janganlah melampau banyak kan. Tapi boleh kita ambil keuntungan dalam menjual beli. Cuma diharamkan riba. Macamlah kita jual kain, selai, katakanlah kalau bayar terus RM10. Hutang RM20. RM10 tu bahalah tu. Lebih pada tu. Tapi kalau kata semua sekali, saya jual kain ni RM20. Tak apa. Jangan dia hak tangguh ke hak tak tangguh. Sama. Boleh. Sama je. Ke hutang sama. Tak apa. Maksudnya dia tak ambil riba lah. Belum pun tak boleh orang Boleh. 1 sen. Riba. Kan? Kalau kita kata lebih. Kecuali kalau orang yang membeli tu nak bagi kita, tak apa. Baik. Okey. Kalau yang macam kan banyak. Shopee. Tapi dia bagi bayar sukan. Itu sama. Kata-kata dia bayar. Tapi boleh bayar 3 kali bayar. RM500 juga. Tapi itu bukan ya? Tak, bukan. Bukan. Bank one kan. Boleh. Macam tu. Tidak riba. Tak riba. Kecuali dia kalau dia kata bayar 3 kali tu 600, 100 tu riba lah. Kalau harga dia kata 500, macam tu 500 harga barang ni. Tapi kalau bayar 3 kali ataupun tangguh, bayar ansuran 600. 100 tu riba lah. Rumah harga asal 100. Dia jual beli biasa. Kan macam zaman Nabi tu dia akan cakap contoh dia apa, harga ni berapa, dia jual berapa. So zaman sekarang dia akadkan sekali 600 itu. Tak apa. Tak apa. Sebab dia tak ada had. Dia sekat. Ini bahagi. Tak ada. Dia tak ada sebut berapa-berapa. Tapi sebenarnya dia ada dalam zona. Dia kata dia beli 600. Dia tak sebut dia ada 500. Sebab zaman Nabi akan boleh. Kalau sebut beza, tu tak boleh. Tangguh nasiah tu dipanggil. Tangguh tu yang membuatkan bayar lebih. Tak boleh. Kalau orang nak tak apa lah kan. 600 pun. Kalau orang tak nak. Mana tak ada untung kan, meniaga mesti ada untung. Tapi ni tak kata macam zaman Nabi. Sekarang kalau cakap macam tu, susah juga macam ni. Nak harga itulah, nak harga beli tu. Mana boleh kan, orang berniaga kena ada untung. Yang untung tu walaupun banyak tapi atas persetujuan pembeli dengan penjual, tak apa. Boleh. Itu yang ada sales purchase agreement tu. Jual rumah sekarang Islamik. Islamik dia harga. Dia harga sekarang ni katakan 300 sekarang. Tapi untuk akan datang tu dia buat 500. Katakan. Dia bukan riba tu. Perjanjian. Akad tu sebab dia tak kira harga sekarang. Yang
kira harga 20 tahun akan datang. Tapi alhamdulillah lah kita dapat itu kan, walaupun memang mahal. Katakanlah kalau kita nak kira banding dengan bank konvensional dengan bank Islam ni, jauh beza. Jualan Islamik dengan jualan biasa lain. Tapi kita nak yang Islamik ni sebab dia tak ada, cuma dia ambil tu perkhidmatan. Kan? Perkhidmatan dia. Sebab dia buat kerja gitu-gitu semua tu, dia ambil lah bayaran. Lepas tu harga rumah tu dia tak kira sekarang, dia kira akan datang. Jadi mahal lah akan datang. Kredit kad. Memang ada unsur riba walaupun kita bayar habis, tapi kita ambil jadi nak sampai bulan depan macam tu. Jadi kita minimum payment, kata kita bayar 200. Tapi kalau kita bayar 500, memang tak ada interest, tapi ada juga dia uruskan kita terbabit sama. Hak yang tangguh. Tapi itulah saya share. Saya itu mana ni kredit kad yang Maybank. Kredit kad Islamic kredit. Yang lain Islamic. Satu lagi nak Islam pun tak. Kalau nak buat kredit kad Maybank. Maybank. Pasal dia nak tahu ke dalam banyak dia verify dia apa. Pasal dia akan tahu hutang kita. Itu saya percaya. Dan tu ambil yang Maybank lah. Yang betul-betul tahu suara memang ada di sana. Tapi nak buatnya susah sikit. Banyak benda. Dia memang, dia kalau hak Islamik tu dia banyak masalah. Mana ada? Terutama yang apa nama tu, yang apa, yang biasa tu lah, kredit kad yang biasa. Bisa Maybank pun ada, bisa tapi special kredit kad Islamic kan. Ada tu yang menolong Israel tu banyak kredit kad. Contohlah kita pakai, tapi kita tak ada contoh kan kalau bayar rabat dia tak kita bayar on the spot, but habis kita bayar but kita tak dapat Interest lah. Kita buat begitu. Walaupun begitu, masih sistem tu, walaupun kita bayar begitu, sistem dia tu yang bawa kepada riba. Semacam bank konvensional sebenarnya. Kalau kita buat Islam kita ada akad konvensional tu. Kalau kita dalam kita nampak macam sama tapi akad dia berbeza. Kalau ada fatwa baru Ustazah Mufti Wilayah Persekutuan kata kan, siapa yang bekerja di bank konvensional dia mengubah banyak sesuatu. Sebab contoh bank dia ada konvensional, dia ada Islamik. Tapi orang yang kerja Islamik dia juga kerja di konvensional. So dia kata kalau pergi cari kerja lagi, dia semua yang masalah itu dah masuk di fatwa universiti. Kita tak tahu perkara tadi. Kita pun tak tahu ada orang tadi tak sama. Kita pun tak boleh bercakap. Yalah, benda tu rumit kan? Saya tanya muamalat. Ini boleh sambil kan? Kita boleh tahu. Saya kata macam kan. Tak terlibat kan? Tak langsung nak nambung. Kita dah jadi tahu. Sebab bukan kita seorang. Banyak. Banyak. Dalam kasih Maybank, saya tanya-tanya Maybank pun. Tapi you know lah. IC lah, benda lah. Kita ni banyak dalam bank lah. Semua dia. Alah, dia bagi lah.
Kalau ada Saya masa kena ambil lah. cakap dengan anak saya maybank. Cakap lah. Jadi kita luar semua lagi. Hotel. Kita di luar negeri. Tak payah kita bayar. No. Kalau kata di rumah. Kita maybank Ambil lah. Alhamdulillah. Tapi masalah tu sekarang kita duk bank credit card tu Waria Islami. Jadi yang terlibatkan maksudnya Itu kita kerja problem lah. Kita tak ada lah. Tak ada kan kalau kita kerja lagi ni. nak kerja ni problem. Ada benda kat Cina. Nanti Cina masuk. Kat mana dah nak Tapi cuba tak fikir kan, dia ada satu tim saya. Nanti dia orang Macam Tapi dia bercampur tu lah. Kan dia risau sebab bercampur kan dalam tu. Kalau betul-betul Islamik semua tak ada masalah lah. Islam. tapi dia orang tak betul. Berislam tu lagi lah kan. Payah nak masuk tu pun payah. Okey, seterusnya uququl walidain. Apa ni menderhaka pada dua ibu bapa. Ada hadis tu kan ridha walidain ridha Allah. Kan? Sah walidain sah. Jadi siapa yang mendapat keredaan Allah, keredaan ibu bapa, maka dia dapat keredaan Allah. Kalau dia dapat kecelakaan daripada ibu bapa, Allah juga ikut melakukan pada dia celaka. Itu hadis. Dan sihir. Sihir ni macam-macam lah. Boleh buat banyak benda. Sihir untuk penyakit kan. Hampir-hampir. Sihir ni kadang-kadang orang buat supaya dia sakit, supaya dia bercerai antara suami isteri, panas. Balik rumah tu panas terus. Kan? Pemisah. Pemisah. Saya tak tengok. Sekarang tak elok juga lah. Dia mengajar orang tu dah. Tu tak dan saya kadang-kadang tak tengok. Tak dan. Kecuali kalau saya nak tengok yang apa ni 12 jam 12. Quran time. Quran time dia lah. Kadang hak lain tak dan. Itulah. Balik masjid dah pukul 9 lebih. Kan? Baca Quran sikit. Dah ngantuk. Tidur. Pagi esok pun dah pergi masjid balik pukul 8 lebih. Pukul 8, 7 lebih. Tak dan. Itu yang jadi tak dan. Tak tengok. Tapi kalau ada masa sebenarnya ada contoh-contoh yang baik kan. Pengajaran yang baik. Kalau kita ada masa boleh keluar, bolehlah tengok. Tapi kalau dah tak ada masa tu macam mana? Ada sihir. Lepas tu yang terakhir 9 tu menghalalkan barang-barang yang diharam. Halal bagi kita tapi kita haram ke atas diri kita ataupun kita tukar. Yang halal tu kita katakan dia haram, yang haram tu kita kata dia halal. Bertukar. Pun tak boleh lah. Dah Allah kata halal. Semua di atas dunia ni halal sebenarnya. Kecuali ada nas daripada Quran ataupun hadis mengatakan haram, barulah haram.
Yang bawah tu pun 6. Dia ada juga termasuk situ, cuma tambahan dia bunuh Nabi. Itu ni orang Kristian ataupun orang Yahudi. Yahudi yang banyak bunuh Nabi. Nabi daripada kalangan dia, lepas tu dia bunuh. Macam Nabi Yahya tu kan, dia gergaji lah. Tidak Nabi ni, anak Yahya lah. Anak Nabi siapa? Yahya tu anak Nabi. Ni yang dapat anak lambat tu. Zakaria. Ya. Sebab Nabi Ilyas tu dia melarang umat dia nak kahwin sepupu. Jadi apabila dia nak juga kahwin sepupu tu, dia gergaji. Nabi Zakaria. Bunuh dia. Nabi dia tak kira dia. Jadi kita habis sampai sini ya. Okey. Hari ni bulan 16 dah. Kan? Masa baru dah. Kita baca doa untuk Yahudi ni lah. Okey, kita ambil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril asakir wal muwahhidin. Allahumma inna kalimati ila kalimati. Allahumma ahlikil kafarat wal munafiqin alladzina yukadzibuna rasulaka wa yuqatiluna awliya wa yasudduna an-nasa an sabili. Allahumma azillal kufra wal kafirin. Allahumma azillal syirka wal musyrikin. Allahumma azillal nifaq wal munafiqin. Allahumma ahlikil yahuda wal nasara wa man ma'ahum wa man nasarahum. Allahumma ahsihim adada wa qatulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Ya Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum sallit alaihim kalban min kilabika ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Rabb. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hadimul ahzab ihzimhum surna alaihim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Ini ada malam itu yang Ustazah Bushra kalau ada tak payahlah kan, kalau dah ada dah ada dah nak kena cari selawat Ustaz apa ni Idris ni pun
besar. Sebab dia sikit je kita baca dia adadi. Dengan bilangan apa-apa. Jadi banyak dia adadi. Baca sikit je dapat banyak. Baca sikit dapat banyak. Yang ni yang kita nak kan. Sekejap je berganda-ganda. Okey Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum. Alam. Terima kasih Ustazah. You duduk mana? Sini ramai Ustazah. You Ada kat duduk Ada kat rumah. sini. Sini ada sini. Okey. Okey Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Salam. Terima kasih Ustazah. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Maaf kalau silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Titi.